Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, saya Zuhaimi Remizer daripada M+. Okey, di sini saya nak tunjuk salah satu indikator yang saya telah siapkan untuk diguna sebagai penanda kepada pelabur-pelabur baru. Mungkin pada pelabur-pelabur baru agak susah untuk kuasai keseluruhan semua indikator dan saya pemudahkan kepada pelabur-pelabur baru lah. Okey, sebagai contoh saya ambil salah satu kaunter M-Clean yang telah disenarai pendek untuk di watchlist pada 1 Disember lah. Okey, yang ini merupakan salah satu ciri-ciri kaunter yang saya akan watchlist bila sebelum ni dia tak ada volume, selepas daripada sebelum ni ada volume tapi tak ada, lepas tu tiba-tiba ada. Okey, ni salah satu ciri lah untuk saya lihat cara untuk watchlist saya punya kaunter lah. Okey, kita akan ambil daripada sini. Okey, dan waktu bila yang sesuai untuk kita buat pembelian kaunter tersebut. Okey, kalau ikut untuk buat pembelian kaunter tersebut, kita akan lihat dulu bila masa dia buat support. Buat masa ni dia cuma buat support dekat sini. Ini support dia. Kalau kita lihat ini support dia. Okey, pada harga 0.145 lah. Okey, dan dia punya high dia kat sini. Itu secara teknikal kita kena lukis lah. Tapi yang saya nak tunjuk, saya punya indikator yang telah saya programkan. Okey, ini indikator yang saya telah program lah. Kalau anda nampak garis di atas ni merupakan penunjuk harga yang paling tinggi dalam tempoh 1 tahun, dan di bawah ni ada garis merah ni merupakan garis support yang paling rendah dalam tempoh 1 bulan lah. Di sini ada, kalau lihat lebih dekat lagi. Okey, kuning ni MA20, hitam MA50 dan ini MA100, dan OBP ni merupakan stokastik punya signal. Yang ni purple dengan hitam merupakan indikator bagi untuk MACD punya. Okey, dan BOB ni merupakan signal buy bagi untuk breakout. Okey, cara penggunaan dia kita akan pergi terus ke depan. Okey, yang ni katakan kita dah buat penggunaan counter dan bila masa yang sesuai, kita akan tunggu sampai dia buat support dulu. Okey, masih belum ada signal. Signal hitam ni signal sell sebenarnya. Kita bukan waktu sesuai untuk kita belilah. Yang ni waktu dia tengah untuk bearish untuk buat retrace bila masa yang sesuai lah. Okey, sini saya siap cut loss lagi. Kalau katakan dah ada beli kat atas ni, make sure kita mesti kena cut loss kat sini lah. Takut dia akan pergi jalan ke bawah lagi lah. Itu dia punya garis support je. OVS ni merupakan signal stokastik menunjukkan harga momentum untuk jualan sudah hampir habis. Kemungkinan dia akan patah trend, kemungkinan dia akan retrace kat sini. Ada keberangkalian orang pun boleh buat pembelian ke sini menggunakan stokastik. Tapi saya tak galakkan lah, sebab stokastik ni dia belum kurang tempat lagi untuk buat pembelian. Tapi ada setengah dah guna stokastik sebagai untuk buat signal buat pembelian lah. Signal pembelian kat sini saya ada beberapa jenis lah. Kalau anda pergi saya punya pesan kecil, okey, di sini ada nampak dia punya signal. Okey, kita just tanda. Kita katakan kita buat pembelian kat sini. Kenapa saya tak ambil kat bawah? Sebab bawah ni belum ada signal lagi yang akan keluar. Signalnya akan keluar bila dia hampir complete buat satu. Biasanya waktu petang tu kita dah nampak signal ni. Kita akan buat pembelian lebih kurang dalam pada harga 0.16 lah. Jadi katakan kita buat pembelian kat sini bila masa cut loss dia. Cut loss dia kat bawah ni 0.150. Katakan kalau candle pergi ke bawah, kita kena cut loss. Sebab itu support dia yang paling dekat. Maksudnya kalau kita rugi pun sebenarnya tak banyak. Lebih kurang dalam, tak banyak pun dalam 6% lah. Itu 6% minimal. Katakan kalau ditutup awal ni 10%. Kita tak tahu. Kita akan buat penjualan bila candle tutup bawah daripada support. Dan ada signal sell kalau dia bila turun ke bawah lah. Sekarang ni kita katakan dia, kita teruskan sebab kita buat pembelian dia keluar satu ke atas ni.
Okey. Okey, masih naik. Okey. Kat sini kalau anda perasan, sini dia pernah jadi dia punya resistant. Dan dikatakan backup resistant yang terdekat, kita akan membuat satu tanda aras baru untuk cut loss lah. Kat sini kita akan buat cut loss. Katakan kalau dia turun bawah ni, kita akan cut loss untuk secure kita punya profit lah. Dan kita mungkin dapat banyak ni, kita bergantung pada dia tutup dekat mana lah. Kalau rezeki tak ada rezeki, dia akan tutup bawah ni terus. Kalau tak ada bawah ni, maksudnya tak ada rezeki sebab kita buat pembelian dekat sini. Tapi kita akan cut loss kat sini. Katakan kalau dia turun kat sini lah, untuk kalau dia turun sikit, kita boleh secure profit, kita ambil kat sini. Tapi kalau dia turun bawah, mungkin kita boleh alih kreatif kita. Kalau dia tutup bawah ni, baru kita tutup. Okey, kita teruskan lagi. Okey, dia makin naik. Okay, dia dah menurun balik. Okey, dia respon. Dia ada respon dekat MA 50. Okey, anda perasan tak kat sini? Okey, dia dah menghampiri. Okey, dia dah menghampiri di sini. Ini dia punya resistance baru. Sebab sebelum ni dia pernah buat resistance. Kita mungkin boleh ambil pada body ni untuk sebagai cut loss lah. Okey, kita teruskan. Kat sini kita kalau ikut ni, kita dah boleh secure profit. Kalau dia tutup bawah ni, kita dah boleh ambil profit dia. Okey, dia mungkin naik. Okey, bila ada signal BOB ni, signal buy. Kalau kata-kata terlepas buat pembelian kat sini, kita boleh lagi buat pembelian sini. Tapi disebabkan kita dah dapat awal dia punya signal, kita buat pembelian sini. Untuk kita punya cut loss, kita akan ambil pada BOB sebelum candle terakhir, kita ambil yang body yang itu dia punya cut loss. Kalau turun bawah daripada tu, kita akan cut loss untuk securekan profit yang lebih banyak lagi. Okey, masih naik lagi. Bila ada BOB ni, naikkan dia punya. Ini dipanggil trailing stop sebenarnya. Trailing stop. Sebab kita tak ada target. Bila target kita nak ambil? Kita nak ambil semaksimum yang boleh. Okey, teruskan lagi. Okey, bila macam saya kata ada BOB, kita akan tarik lagi dia punya ni. Cut loss. Okey, dekat sini kita punya cut take profit kita lah. Kalau dia turun bawah tu. Macam ni dia dah turun dah sebenarnya. Tapi dia tutup atas daripada merah. Belum kategori kita nak tutup lagi. Sebab macam saya kata, candle kalau tutup bawah baru kita cut loss. Macam ni baru kita ambil profit dekat sini. Ini profit yang kita akan ambil lah. Okey, kalau tengok dekat sini, dia punya berapa keuntungan kita akan boleh daripada start kita beli daripada sini menggunakan indikator ni sampai ke atas ni. Okey, kalau ikut lebih kurang dalam 121% lah dalam masa tempoh 47 hari. Kalau masa office hour dalam 32 hari lah. Kalau untuk keseluruhannya dalam sebulan lebih, kita akan perolehi 121%. Katakan kalau kita masuk 1000, kita buat pembelian dekat sini 1000, kita akan menjual dekat sini lebih kurang dalam 2200. Keuntungan besar yang kita akan perolehi sebanyak 1021 ringgit. Katakan kalau kita buat pembelian 10,000, dekat sini kita akan jual pada harga 22,000. Keuntungan yang kita akan perolehi sebanyak 12,000. Okey, itu cara indikator. Selepas kita buat penjualan kat sini, adakah kita akan masuk lagi? Kita akan masuk lagi kalau sekiranya ada lagi signal yang menunjukkan untuk buat pembelian lagi. Katakan lepas daripada kita jual, tiba-tiba naik. Itu bukan rezeki kita. Mungkin rezeki orang lain pula untuk selepas kita orang tu beli daripada kita. Okey, masih belum ada apa-apa signal. Okey, datang sebatu batang merah ni. Okey, disebabkan ada keluar perkataan sale kat sini, baru keluar perkataan sale. Kalau sale dah jual kat sini. Ini sebenarnya sale ni sebab dia dah potong dia punya support yang paling rendah selama 1 bulan. Katakan dia dah buat dalam satu batang candle saja dia potong. Sebelumnya candle counter ni boleh dielakkan lah.
ada sebab-sebab tertentu lah. Okey, kalau ikutnya dia dah makin lama makin rendah. Okey, ini salah satu indikator, tapi saya bukan nak kata indikator ni 100% tepat, sebab ini indikator ni bergantung juga indikator yang lain, MACD dengan stokastik. Cuma kita boleh bagi penggunaan kepada pelabur-pelabur baru ataupun newbies yang mungkin terkontang-kanting untuk memahami semua konsep indikator yang ada dalam chart. Mungkin menggunakan indikator yang saya buat ni mungkin lagi mudah faham lah. Okey, kepada newbie. Tetapi untuk mendapat indikator ni saya tak jual indikator ni sebenarnya. Sebab indikator ni saya akan bagi percuma kepada sesiapa yang pernah personal coaching dengan saya lah. Dan sesiapa yang dapat dia tak boleh nak pass kepada orang lain. Sebab saya yang tentukan siapa yang boleh guna, siapa yang tak boleh guna. Okey, indikator ni saya bagi percuma siapa yang personal coaching dengan saya lah. Okey, ini campuran. Kalau siapa yang pergi, saya akan terang lebih jelas lagi berkenaan indikator. Bila waktu yang sesuai untuk beli, bila waktu sesuai kalau boleh. Walaupun ada signal buy, kita tak boleh buat pembelian. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk pengenalan untuk berkenaan indikator ni. Sekian, terima kasih. Salam, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.